mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Athaillah Al-Askandari syalillahi lahumul Fatihah. Kita tak mana ni? Tengok. Kaifah? Surah 14 dari 24 siap. Muka 14. Surah 14. Yang malam ni nak mula 24. Nombor bagi 4 nombor muka surah 14. Surah 14. Bari 24 yang 24 ni. Kita buka surat 14 nombor 24. Kata-kata hikmat yang ke-24. Anda 24 tu 2 tahun lah. Sehari satu 24 bulan 2 tahun. Kita kuliah kita dah ambil masa 2 tahun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqun mustahaqqu wasfiha wa wajibuna atiha. Makna lebih kurang, jangan rasa pelik. La tastarib, jangan kamu rasa asing. Gharib ni asing, pelik. Jangan kamu rasa pelik. Wuqu'al aqdar, berlakunya kekeuruhan. Keuruh ni makna yang kita tak suka lah. Kita suka jernih. Keuruh tu tak suka. Sihat suka lah, sakit tak suka. Sakit tu keuruh lah. Untung kita suka, rugi kita tak suka dah. Untung tu jernih lah. Rugi berniaga tu keruh lah. Ibarat dia begitulah. Orang puji tu jernih lah. Orang maki kita tu keruh lah. Jadi makna la tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan kamu rasa pelik, rasa asin bila terkena pada kamu benda yang mengeruhkan hati kamu, mendukacitakan kamu. Madumta, selama mana engkau berada fi hazihi dar, pada ini negeri, yakni negeri dunia. Bila duduk di dunia, berlaku benda-benda yang tak menyeronokkan kita, jangan rasa pelik. Memang itu, memang cara dia passion tu. Dunia ni penuh dengan ujian, rintangan, kesusahan. Nabi Adam duduk di syurga, nak makan apa semua dapat. Ya. Bila mai dunia, nak makan kena tanam padi, nak makan nasi.
kena cari api, cari kayu. Kan? Lepas tu dah berak pula, nak berak pula buat jamban. Oh, banyak cerita. Senang tu akhirat. Sana senang. Sini memanglah negeri dunia ni negeri bermasalah. Itu dia. Selagi kamu duduk di dunia ni, jangan rasa pelik. Berbagai-bagai makna kata ujian yang menimpa kamu. Itu biasa. Dunia tempat bermasalah. Ada orang hidup tak ada masalah. Dalam hidup dia satu masalah pun tak ada. Abang main kat saya apa dia? Ada tak? Orang yang hidup dengan tidak bermasalah, itu pun satu masalah. Tuan-tuan nak dengar cerita? Dia pun jemput saya ceramah di Kelang satu hari. Saya pun bertolak dengan kereta saya. Masa tu saya pakai Datsun Kano. Datsun lama ya, Datsun Kano. Bawa kereta tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan berhati-hati. Ikut jalan pantai barat. Ikut Sabak Berenam, Sungai Besar. Kan? Lalu ikut nama Sekincan. Itu. Lebih kurang dalam 2 kilometer sebelum Sekincan, ada satu orang yang tidak bermasalah. Dia hidup dia tak ada masalah. Siapa dia hidup tak ada masalah? Orang gila. Dia pakai uniform polis, ada pangkat lagi tu. Mana dia dapat aku pun tak tahu. Siap dengan cap dia, kasut dia, boot dia. Duk tepi jalan, duk kira tabik sana, tabik sini, tabik sana, tabik sini. Lepas tu tuan-tuan, lalu lori bawa nyok. Mungkin dia main bagan Datuk ke, Sungai Besar ke, Sabak Berenam aku tak tahu. Tapi nyok yang dah dikopek. Penuh lori tu nyok. Sampai dekat dengan lori, dekat dengan dia pergi lintas jalan tuan-tuan. Lori tengah laju, dia pergi lintas. Dia lintas, driver tekan brek, bruk-prak, bunyi nyok tu. Belakang dia satu van. Van tu dah tak boleh kontrol. Van tu langgar lori. Gong langgar. Yang saya ni ikut van. Saya pun tak ada brek. Bagi van. Jadi cermin kereta saya pecah, melambung pergi sebelah. Mai satu kereta bertentangan dengan saya, dia pergi cermin dia tu kena pula cermin saya. Hari itu terlibat dengan kemalangan 4 biji kenderaan. 2 kereta, 1 van, 1 lori. Empat kenderaan ni semua bermasalah. Masalah saya nak pergi ceramah tak boleh. Lori dah kereta accident. Pasal apa? Sebab orang yang tidak bermasalah. Bila dia tak ada masalah, dia bagi kita pula masalah. Masalah ni biasalah tuan-tuan. Bila Tuhan buat satu tu, mesti ada hikmah. Tok guru saya dia bagi contoh, kita bawa kereta. Wahadainahun najdain, kami bentang kamu 2 jalan. Satu lebuh raya, satu jalan biasa. Jalan federal, jalan negeri, jalan bandaran. Kalau tuan-tuan ikut lebuh raya, memang senang. 2 lane, 3 lane, boleh terus. Tapi kalau tuan-tuan ikut jalan biasa ni, jalan bandaran, jalan negeri, memang banyak masalah. Traffic light dia berlambat-lambat. Sat lagi corner tajam. Sat lagi lembu lintas, sat lagi kambing lintas. Oi, macam-macam tuan-tuan. Jalan lama memang bermasalah. Lebuh raya tak ada masalah. Walaupun jalan lama ni bermasalah, tetapi tuan-tuan, dia mendidik kita jadi pemandu yang mahir. Tak berhenti, tekan brek. Tak lagi tukar gear. Tak lagi tekan brek. Tak lagi tekan kelas. Tangan tu tahu main ya, tutang. Dalam masa yang singkat, bila tuan-tuan ikut jalan lama, tuan-tuan menjadi pemandu yang mahir.
Begitulah tuan-tuan, boleh hidup bermasalah, tuan-tuan jadi orang yang mahir. Macam sahabat kita di Palestin, 75 tahun dia dididik tuan, dengan kesusahan. Mereka steady ya. Kalau kita jadi lagu mereka, terkecil terberak mampus. Mereka dah diasuh oleh Allah Ta'ala jadi kuat lawan Israel. Hebat mereka. Pasal apa? Pasal mereka dah biasa menghadapi masalah. Masalah hidup tu asam garam mereka. Apa lagi Tuhan nak bagi? Tuhan nak bagi kat mereka pahala syahid, berjuang dapat pahala. Tuhan nak bagi mereka macam-macam anugerah. Jadi tiap masalah tu Allah takkan biar begitu saja. Allah nak bagi macam-macam. Asyad dan nasi bala'il anbiya summal ulama wal amsalu summal amsalu, kata Rasulullah SAW. Yang paling teruk menerima ujian Nabi-Nabi, kemudian ulama, kemudian orang yang ikut Nabi dan orang ikut ulama. Jadi lagi banyak ujian yang Allah bagi kat kita. Hikmah dia ada. Di antara hikmahnya, tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Iza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah kasih satu kaum, maka kaum tu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi maksud matan dia ni, la tastaghrib, la tastaghrib. Jangan kamu rasa pelik. Uqu al-aqdar, jatuh berlakunya kekeruhan, benda-benda yang kamu tak gemak. Madumta, selama mana kamu berada fi hazihi dar, dalam negeri ini. Biasalah tuan-tuan, kan? Dah kahwin, masalah dengan isteri, dapat anak, masalah dengan anak. Kita pergi kerja, masalah majikan dia. Kita meniaga, masalah pelanggan. Tak mau masalah, hidup pulau seorang-seorang. Jangan campur dengan orang. Bila bercampur dengan orang, mesti ada punya masalah. Masalah tu Allah nak didik kita. Saya dengar satu cerita tuan-tuan keluar Sarawak Abad. Satu hari anak orang asli, orang asal, dia pergi sekolah tuan-tuan, balik sampai rumah. Di sekolah tak ada, di rumah pun tak ada. Mak dia main sekolah, anak dia tak ada. Ada lebih kurang dalam 5-6 orang pun. Dia pun tersesat dalam hutan 2 minggu tuan. Kalau anak kita sesat 2 minggu dalam hutan, apa jadi? Agak-agak lah. Tapi mereka ni tuan-tuan hidup payah dalam hutan 2 minggu dalam hutan steady ya. Dia boleh makan pucuk daun, dia boleh makan ayak embun, dia boleh berjalan tak ada kasut, dia boleh minum air sungai. Anak kita bila sungai sakit perut mampu. Rupanya bila hidup lagu tu kesusahan, dia ada daya tahan. Kan? Dia ada daya tahan. Saya bayanglah kalau anak akulah sesat 2 minggu tak tahu nak cakap apa. Anak orang asli 2 minggu sesat lautan steady ya, tak ada apa-apa. Sebab mereka daripada kecil diuji oleh Allah Ta'ala. Baik itu tuan-tuan tengok orang hebat-hebat, semua Allah didik, Allah tarbiyah dengan kesusahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia hebat, manusia agung. Daripada kecil Tuhan didik dia. Duduk dalam perut, mak mati. Lepas tu mak 7-8 tahun, mak pula mati. Dibelak oleh Tok Wan. Tak berapa bulan, tak berapa tahun, dah Tok Wan pula mati. Kan? Dibelak oleh Abu Talib. Bak-bak menakan Nabi ni banyak kaya-kaya, macam Abu Lahab, Sayyidina Abbas, dia jenis orang kaya mah. Tapi Tuhan tak takdirkan dia dibelak oleh Abu Lahab ataupun Sayyidina Abbas. Tapi ditakdirkan dibelak oleh Abu Talib. Miskin, anak ramai. Pasal apa? Hikmat di sebalik tu, nak jadi orang hebat, dia mesti diuji daripada kecil lagi. Bila besar, dia tahan ujian. Allah uji dia macam-macam. Kan? Dalam menyampaikan dakwah.
Lepas tu pula dah ni pula nak berdepan dengan Rom, dengan Parsi, berperang 21 kali Nabi. Jadi hikmat di sebalik ujian-ujian Allah kepada Nabi kita supaya baginda berdaya tahan dalam nak menghadapi ujian-ujian dalam perjuangan baginda. Begitulah lebih kurang. Agak-agak kita tu jadi macam Palestin macam. Anak kita dengar bom pun kecil dia. Anak dia pun dengar bom biasa. Jadi mereka tak lari. Israel tembak mana ada. Mereka lari duk tunggu itu. Berdaya tahan kuat. Jadi ujian-ujian tu rupanya untuk melahirkan manusia kental, manusia hebat. Jadi Allah Syekh Naqtab pesan jangan pelik. Hang duk di dunia tu memang passion dia macam tu lah. Tambah di akhir zaman tuan-tuan, Nabi pesan akhir zaman ni tuan-tuan, satu hari Nabi sembang dengan sahabat-sahabat cerita tanda-tanda akhir zaman. Last sekali Nabi kata inilah Yaumul Harji. Apa Yaumul Harji? Hari sempit. Bila kita ada zaman tu tuan-tuan, kita terasa nak buat kerja-kerja agama rasa sempit. Tak sempat, sibuk dengan kerja dunia kita. Bahkan pula berlaku akhir zaman, Nabi kata setahun rasa macam sebulan. Setahun tu rasa macam sebulan. Saya dihubungi oleh ramai orang, Ustaz, bagilah satu tarikh tazkirah Ramadan. Saya kata Ramadan apa kan ni? Awal lagi, awal apa Ustaz? Lah dah bulan nak masuk bulan 11. 11, 12, 1, 2, 3 masuk dah. Kalau Ustaz tak bagilah takut habis. Baru lagi Ramadan. Rasa baru lagi tazkirah Ramadan. Dia mai pula dah. Setahun rasa macam sebulan. Cepat dia tu. Sebulan rasa macam seminggu. Saya rasa baru bayar bil api. Sekolah saya bulan ni tuan-tuan, bil api 7,000. Terkejut saya. Mula-mula buka sekolah dulu pondok 2,000, naik 3,000. Bulan lepas 5,000. Bulan ni 7,000. Terbeliak biji bata. Nak cari 7,000 bukan senang. Yang Pangkok 1,000. Yang di Batu Hampak 7,000. Rasa baru aku bayar bil api. Dia main pula. Sebulan tu rasa seminggu. Seminggu macam sehari. Baru Jumaat. Dah hari ni dah Selasa. Esok Rabu, Lusa ambil, lepas tu Jumaat. Jemaat ke jemaat macam sehari. Nabi kata sehari macam sejam. Kita buat apa pun tak tahu. Satu hari pagi sampai malam. Malam pula dah. Rasa abang bayar bil api, lepas tu pergi bayar bil layak. Tu ya kerja aku tarik. 2 hari 2 benda ya. Cepat masa berlalu tuan-tuan. Sejam ibarat Nabi kata orang menyalakan api. Ambil kayu kering, lungguk-lungguk, tuang minyak gas, cucuk api. Api tu hidup sangat. Itulah sejam. Berlaku Nabi kata Yaumul Harji. Hari sempit. Urusan dunia kita tuan-tuan rebut urusan akhirat. Sampai tak dan nak main semayang jemaah. Tak sempat nak mengaji. Punya sibuk dengan kerja. Bila dia tak sempat, dia kacau kita. Ada lepas baru ni telefon saya, Ustaz, ada orang kata bila kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gabuh muka, apa hukum? Bukan untuk guru ajak kan. Lepas bagi salam sapu muka kan. Dia berkata bid'ah. Saya kata memanglah sapu muka tu bid'ah. Yang tak bid'ah sapu pungkok. Tak sapu pungkok. Assalamualaikum gabuh-gabuh belah. Tak ada nak doa. Tu ahli sunnah wal jamaah. Sibuk. Tak ada nak buat apa tuan-tuan. Itu sahabat tanya Nabi, apa itu hari sempit Yaumul Harji?
Nabi kata la ya'manur rajulu jalisahu. Bila orang yang rapat dengan kita dah tak aman. Yang duk tipu kita, hutang tak bayar, kawan rapat kita lah. Yang kecoh kita, kawan kita. Sampai peringkat tuan-tuan, saya terkejut bila saya tengok dalam Facebook anak saman mak. Anak tergamak saman mak. Mak dia beranak dia. Belah dia bertapak 2 jari. Bagi susu. Basuh pungkuk. Bagi tetek kat dia. Anak saman mak ni. Aduh. Kalau anak tergamak saman mak, macam mana kawan tak tergamak saman kita? Orang yang rapat dengan kita pun dah tak aman, tuan-tuan. Saya dengar cerita Tok Wan rogol cucu. Lagi terkejut. Tok Wan tak boleh harap, orang lain nak boleh harap. Ini zaman yang kita berada. Zaman yang cukup bercelaru. Batu Nabi pesan, badiru bil a'mal fitanun kakhita'il lailil muzlim. Cepat segera buat amal. Jangan kita duduk tangguh-tangguh. Nak baca Quran, baca. Nak zikir-zikir. Nak sedekah-sedekah. Kita berada di akhir zaman. Fitanun, akan datang zaman fitnah. Kakita'il lailil muzlim, laksana malam yang gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam gelap, tuan-tuan tak boleh beza mana betul, mana salah. Mana hak, mana batil. Tuan-tuan tak boleh nak beza. Hitam, putih, semua hitam duduk dalam gelap. Tuan-tuan dah tak mesti nak beza mana betul, mana salah. Sebab tu dinasihatkan kita main mengaji, dampingi ulama, dengar guru baca kitab, supaya kita dapat beza mana betul, mana salah. Sebab zaman kita ni akhir zaman dah, tuan-tuan. Pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan rasa pelik. Duduk di dunia tu begitulah. Mungkin Allah jadikan ini semua ujian, kesusahan hidup kita. Allah nak bagi kita, makna kata, ganjaran pahala yang besar. Allah nak bagi, maknanya tuan-tuan, sabar. Sabar tu lagu mana? Sabar boleh sebut. Orang yang kena ujian baru tahu sabar. Dulu cerita ni cerita lama. 12 tahun, 13 tahun lepas. Saya, tuan-tuan, pergi tazkirah Ramadan di Perlis. Macam biasalah, jual barang sikit untuk batu pondok. Tengah duk packing barang, dapat telefon. Dia kata, yang bagi telefon bagi maklumat, van sekolah terbalik. Yang duk naik van tu semua ustazah, pelajar-pelajar perempuan. Isteri saya ada, anak saya dalam tu. Van sekolah terbalik. Tayar nak kata 4. Anak ustaz meninggal dunia. Anak saya masa tu, tuan-tuan, umur 2 tahun. Allah. Saya ni daripada Perlis bawa kereta tengah hujan sampai ke Teping, hospital Teping. Tuhanlah yang tahu. Sampai polis mai bagi saya mayat anak saya. Pecah kepala ni, tuan. Dia terpelantin pada riba mak dia. Dah handuk kat kereta tu, pecah kepala, keluar otak. Otak tubuh dalam plastik. Yang isteri saya ni patah tangan, hancur ni tangan ni. Ben tindih tangan dia. Tuhan yang tahu. Ni reti sabar. Yang kata sabar tu, kena kepala baru hampa tahu. Sabar. Kena baru tahu. Allah Rabbi ya Karim. Tuhan sajalah yang tahu, tuan-tuan, hati saya ni. Lepas tu, tuan-tuan sekalian, yang isteri ni keluar hospital, tak boleh balik rumah. Balik rumah tengok basikal anak, teriak. Tengok baju budak, teriak. Bawa pergi rumah mak mentua saya ni di Sedangkang. Datuk dia pula tak boleh tengok basikal cucu. Belon cucu pun tak boleh tengok. Baju seluar lagi tak boleh tengok. Habis aku nak lari pergi mana? Sana tak boleh, sana tak boleh. Tapi itulah hikmat, tuan-tuan. Hikmat Allah Ta'ala bagi. Masa aksiden tu, isteri saya tengah mengandung, sangat mengandung. Jadi tuan-tuan sekalian, doktor panggil saya, doktor bimbang, anak dalam perut ni
Takut jadi apa-apa, operation nak kena buat cepat, bagi dia keluar cepat. Allah, saya tuan-tuan telefon kata masjid yang sedang mengajar minta buat sembahyang hajat. Benda tu berlaku malam Jumaat. Saya telefon dia minta jemaat ni lepas Jumaat tolonglah doa buat sembahyang hajat untuk anak saya, isteri saya. Saya tunggu tuan-tuan sampai pukul 1 malam. Lepas tu doktor panggil, alhamdulillah Ustaz dia kata, kami tengok semua elok clear, budak tak ada masalah apa. Pertolongan Allah tuan-tuan sekalian. Bila anak saya yang bersalin ni, isteri saya bersalin anak ni, rupa macam mati tu. Yang mati tu sama. Saya pun buh nama sama. Yang mati nama Muhammad, yang beranak baru pun nama Muhammad. Sampai JPN pening. Mana satu ni Ustaz? Mana Muhammad yang ni Muhammad? Dah, anak saya yang mati tu nama Muhammad. Ni adik dia ni baru beranak pun nama Muhammad juga. Oh, lega tu. Saya buka balik video tuan, gambar anak saya yang mati tu betul macam muka abang dia. Ni muka adik dia ni sekarang ni nama Muhammad. Alhamdulillah. Umur 12 tahun tuan-tuan, dah hafal 27 juzuk. Lagi 3 juzuk dia nak habis. Alhamdulillah. Jadi Tuhan buat ni tuan-tuan ada hikmat dia. Tuhan nak bagi kita sabar, nak bagi kita redha dengan takdir Allah. Tak ada satu pun yang Tuhan buat sia-sia tuan-tuan. Rabbana ma khalaqtaha za batila. Ingat Allah Ta'ala buat. Kita disuruh, dididik, diajak sabar dengan ujian Allah. Kan? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Demikian itu kami lantik Bani Israel jadi pemimpin kerana mereka tu sabar dengan ujian-ujian kami. Itu dia. Jadi kita hendaklah kita faham apa saja yang menimpa kita tuan-tuan ada hikmah dia. Belajarlah sabar. Kita akan jumpa dalam kata-kata hikmat Syekh bin Atta' lepas ni, dia kata liyukhaffif anka alamal bala ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala mubli laka. Mudah-mudahan liyukhaffif anka alamal bala, mudah-mudahan penderitaan kamu tu jadi ringan. Macam mana kita nak meringankan ujian yang menimpa kita? Ilmuka, bila kamu tahu bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mubli laka, dialah yang menguji kita. Bang, siapa kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal, dia akan sabar dengan ujian Allah dengan sebenar-benar sabar. Bila kita kenal Tuhan yang kita sayang, kita kasih, Tuhan tu uji kita, kita boleh sabar tuan-tuan. Contoh, ini contoh bagi mudah faham analogi yang saya nak buat. Ada kawan saya, dia ni buat bendang. Saya duduk Kedah lama. Dia ni buat bendang. Dia cerita saya gelak dia. Biasalah pukul 12.30 nak balik sembahyang Lohor, nak balik makan nasi. Balik-balik basuh kaki tuan-tuan, naik pelantak tu, buka-buka pintu. Pang, goli besar ibu kaki. Ada orang balin kena kepala dia, meletup. Marah. Woi, siapa balin aku? Isteri dia kata, siapa lagi? Cucu hampa. Kawan saya ni ada seorang anak laki-laki. Seorang tu lah anak dia. Anak dia kahwin. Dia pun dua-dua kerja. Anak kerja, menantu kerja. Ada seorang cucu. Jadi dia pun ni, laki bini ni nak pergi kerja, dia tinggallah cucu tu kat kawan. Cucu tu nama Mat. Umur 3 tahun. Mat tu yang balik kepala Tok Wan. Meletup, bengkok. Siapa balik tak? Isteri kata, siapa lagi? Cucu hampa lah. Macam bila kita kenal yang balin kita cucu kita, nak pergi nampak cucu, itu Tok Wan apa? Dia punya marah, down, jatuh tu. Lah, mat ke balin Tok Wan? Tok Wan tanya, mat ke balin Tok Wan? Cucu kata Tok Wan jahat. Cucu kata Tok Wan jahat.
Nak marah? Tak dah. Bila kita kenal yang balin kita tu, cucu kita yang kita sayang, habis. Marah kita jatuh, merudum. Dia takkan marah. Apatah lagi Allah Ta'ala yang sayang kat kita, tuan-tuan. Kan? Allah sayang kita. Dia uji kita. Nabi Muhammad manusia yang paling Allah sayang. Tapi dialah Nabi yang paling banyak menerima ujian daripada Allah. Iza ahabba abdan ibtalahum. Bila aku sayang pada seorang hamba, aku uji dia. Bila kita kena uji, kita merayu. Macam tu orang Palestin. Dia nak mengadu kat siapa? Nak harap kawan-kawan tengok saja. Aku heran tuan-tuan, aku heran. Macam mana bila kawan kita kena teruk, kita boleh tengok saja ni. Nu Amerika duk negeri mana ceruk, dunia mana tu. Hantar kapal, hantar bantuan Israel. Jerman tu sikit jauh, bukan ada pasal dengan orang Palestin, dia boleh hantar tentera dia, hantar bantuan tentera dia kepada Israel. Kita ni orang Islam, tentera kita dilanyak. Saya tengok Allah, tuan-tuan, budak putung tangan kena bom, bawa lah anak dia ni pergi hospital untuk diubat, hospital pun kena bom. Berapa banyak doktor mati, nurse mati, lepas tu pesakit mati, beratus-ratus orang. Cuba tuan-tuan fikir kat siapa depa nak mengadu kat siapa abang mai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni bersaudara. Sakit orang Palestin, sakit kita. Pasal apa? Apa tengok saja. Mesir tengok saja, Saudi tengok saja. Depa dekat dengan Palestin, tolonglah. Takut apa? Mati syahid. Orang Islam ni, dia memang cari mati syahid. Ustaz cakap, yalah Ustaz tak pi. Lah, aku kaki sakit, mulut yang tak sakit. Kaki tak nak berjalan. Aku pi perang, bukan aku lawan, orang kena usur aku pula. Datuk kerja. Betul. Kalau saya muda, saya ditawarkan pi perang, saya pun nak pi. Ya, aku tak larat lawan lagu mana. Yang Arab dia tengok saja, pasal apa? Tolonglah. Aduh, Allah kata dalam Quran, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu tak keluar pergi berperang? Tolong orang Palestin ni. Wal mustad'afin, orang yang ditindas. Depa, tuan-tuan, bukan macam kita. Saya ni cakap dia derai, balik rumah letak kepala, raib terus, lena. Tak ingat apa. Depa tidur tak pernah lena, tuan-tuan. 75 tahun tidur tak lena. Rumah depa bila-bila boleh dibom. Askar Israel bila-bila boleh masuk rumah depa, boleh halau keluar daripada rumah depa. Depa bila-bila masa boleh ditembak. Ni orang Israel, orang Palestin. Mereka ini berdoa pada Allah, Rabbana akhrijna min hazihil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah aku daripada negeri yang zalim penduduknya. Waj'al lana kawaliya waj'al lana min ladunka nasira. Anugerahlah kepada aku ya Allah penolong dan pembantu. Dhamir hati depa minta bantuan Allah Ta'ala. Depa hati tak pernah lupa pada Tuhan. Syukur tuan-tuan sekalian, ada orang yang sanggup bangkit membela, seperti Hamas, Al-Qassam, Hizbullah. Ini semua yang bangkit berani melawan Israel. Saya yakin tuan-tuan, insya-Allah, seperti mana Nabi bersabda, tidak akan berlaku kiamat melainkan Yahudi boleh dikalahkan. Tuan-tuan jangan tanya macam mana Allah nak bagi kalah. Allah tahulah. Dulu Nabi ditolong oleh Allah, Allah tu tolong Nabi. Allah yang sama boleh tolong kita hari ini. Percayalah tuan-tuan, insya-Allah tak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Kita duduk jauh ni boleh mampu berdoa kepada Allah, kita berdoa. Kemudian kalau ada orang kutip duit nak bantu Palestin, kita bagi setakat yang kita mampu. Tanda kasih sayang kita kepada saudara se-Islam kita. Itu dia.
Jadi pokoknya jangan kamu rasa pelik dalam hidup kita, tuan-tuan. Saya pernah berlaku, tuan-tuan, terhadap diri saya. Dia main satu masalah. Lama agak dekat 5-6 bulan dia tak lalu makan. Pergi cek doktor kata tak ada sakit apa. Tapi makan tak lalu, tuan. Makan pagi roti canai sebelah, nak habis seketul pun tak habis. Makan sebelah sampai petang, duduk kenyang situ, tapi perut ni rasa sakit sedua hati. Nak makan tak lalu. Puas cari jalan macam mana nak hilang penyakit tak lalu makan ni. Ada orang habaq kat saya. Saya dulu ustaz kena penyakit lagu ni, tak lalu makan. Habis tu hambat lagu mana? Pergi berubat tu, Bekalan Kubur. Bekalan Kubur tu dekat Kelantan tu, dekat Tumpat. Sempadan dengan Siam. Ha? Allahu Akbar. Fa innaha ma'abrazat, maka sesungguhnya tidaklah kejadian-kejadian itu ma'abrazat, barang yang makna dizahirkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Kesusahan hidup di dunia ni, ujian gitu begini, illa melainkan kata Syekh Ibn Atta, ma huwa mustahaqu wasfiha, iaitu barang yang mustahak sifatnya. Sifat dunia lagu tu bila berlaku tu Tuhan nak tunjuk yang kata sifat dunia. Memang dunia macam tu. Duk di dunia mesti menghadapi kepayahan dan kesusahan. Nak senang di akhirat.
Duduk di akhirat sana, nak masuk syurga, nak makan, niat aja. Apa yang kita teringin semua mai. Kita makan pula bukan macam makan di dunia ni. Dunia ni lagi makan, lagi tak sedap. Makan durian ulai, sedap. 2 ulai sedap. Masuk 3, dia kurang sedap dah. Masuk 4 lagi tak sedap. Kena 10 ulai tu muntah tu. Dia nilai faedah sud tu, dia naik, lepas tu sampai puncak, dia jatuh. Di akhirat dah. Lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Lagi makan, lagi sedap. Dia bertanya kita pula, tak berak ke Ustaz? Mana ada jamban di akhirat? Syurga tak ada jamban. Nak kencing pun tak ada. Nak berak pun tak ada. Habis, yang kita makan tu jadi peluh. Peluh tu wangi. Ada kawan saya buat kartun. Dia kata, Tok Guru, saya teringin Tok Guru. Tak pernah hidup saya naik kapal terbang. Bolehkah di syurga naik kapal terbang? Saya tweet dia, hang soalan pelik aku. Tanyalah yang lain. Dia tanya nak naik kapal terbang. Tok Guru kata, apa yang kita terlintas di hati semua dapat. Naik kapal terbang boleh Tok Guru? Boleh. Tapi saya ni nak naik kapal terbang, nak jatuh. Teringin nak jatuh kapal terbang. Tok Guru kata jatuh terbang pun tak sakit. Apa kita mau semua dapat. Ada kawan saya tuan-tuan, dia nak kahwin 2. Sampai lah tak boleh. Lama dia main tanya petua nak kahwin 2. Dia tahu saya isteri ramai. Saya ada 4, mati seorang tinggal 3. Dia main tanya saya. Saya kata, kalau tak boleh tu, isteri tak mau, tak usah duduk terbiang lah. Hang kahwin pun hang masalah, jadi pening. Tak apa. Di akhirat besok hang dapat 70 bidadari. Jauh. Dia gelak kat saya. 70 tu. Sini 2 ya, sana 70. Jadi tuan-tuan, kalau kita betul-betul beriman dengan hari akhirat, kita akan pulun sungguh-sungguh lah. Sana tempat dia untuk mengecap nikmat. Bukan di dunia ni dah. Dunia tempat bekerja, tempat bercucuk tanam. Tuan-tuan bak bendang, musim menanam. Satu pasal nak tanam, sebelum tanam nak tajak sawah. Lepas tajak nak tanam, dah tanam nak jaga ayak. Jaga ayak dan nak buah baja. Dah buah baja, dah main rumput sambau. Rumput sambau pula nak buah racun. Macam-macam. Lepas tu pula ayak kering kemarau. Nak kena pam pula ayak sungai. Jaga enjin tu takut habis minyak. Semalam-malam tak tidur, duk jaga enjin. Oh, bukan senang tuan-tuan duk muka bumi ni. Dah buat bendang, katil kacau pula. Padi tu patut 7 tan, dia kira 4 tan aja. Macam-macam duk ada. Dunia macam itulah sifat dia. Nak senang nu di akhirat. Akhirat senang. Tak ada orang dengki kat kita, tak ada orang hasad kat kita, tipu daya tak ada, semua elok. Sini biasalah tuan-tuan. Yang dikatakan dunia tu. Sebab itu kata Syekh bin Athaillah, dia kata fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaq wasfiha. Maka sesungguhnya tidaklah Allah lakukan semua ini melainkan Allah Ta'ala nak tunjuklah ni sebenarnya dunia. Syekh Qutb rahimahullah Ta'ala, ya Allah, orang hebat, pengarang, wartawan hebat. Orang fitnah dia macam-macam, tuduh dia macam-macam. Hingga dia tulis bait-bait syair. Dia meluat dah dengan dunia ni. Fitnah penuh sangat. Kita buat baik pun tak betul, buat jahat lagi tak betul. Itu pun tak kena, ni tak kena. Nak kena tu di akhirat, sana negeri yang sebenar. Tidak ada fitnah, tidak ada mengumpat, tidak ada, semua elok. Kan? Itu dia. Kemudian wa wajibu na'tiha. Apa yang berlaku kat atas kita ni mewajibkan sifat dunia tu memang pasien tu lah. Pernah ujian, rintangan, benda yang tak menyeronokkan kita, terpaksa kita hadapi.
Pasal kita duduk di muka bumi Allah, memang macam itulah sifat dia, tuan-tuan. Jadi Allah nak uji kita sejauh mana sabar kita. Kadang-kadang tuan-tuan dalam Quran Tuhan sebut sabar dulu baru semayang. Sedangkan semayang ni ibadat yang paling hebat. Tetapi kadang-kadang Tuhan sebut sabar, baru Tuhan sebut makna kata semayang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Tuhanmu untuk sabar dan semayang. Jadi mungkin ujian-ujian daripada Allah Ta'ala ni, Allah nak kurnia kepada kita sifat sabar. Allah nak tengok betul ke hang sabar atau tidak. Lepas tu bila pergi sekolah, dia ada ujian. Ujian tu menentukan kita berjaya ataupun gagal. Maka Allah datangkan. Bila Allah datang ujian, tuan-tuan, ada yang berjaya, ada yang gagal. Kadang-kadang ujian dengan kemiskinan. Ada orang, tuan-tuan, tak tahan dengan miskin. Ada orang yang tahan. Walaupun dia hidup miskin, dia boleh main masjid. Ada orang Allah uji dengan kaya. Masa miskin boleh main, masa kaya pula tak boleh main. Ujian ni ada yang berjaya, yang tak. Macam di zaman Nabi, seorang bernama Sa'labah. Hidup dia miskin, tuan-tuan. Bila Nabi bagi salam, dia terus cabut. Tak sempat nak berdoa dengan Nabi. Satu hari Nabi tanya dia, awak gopoh sangat ni balik cepat? Dia kata, saya terpaksa berkongsi kain semayang dengan isteri. Kain semayang dengan isteri dia berkongsi. Dia main semayang, lepas semayang dia balik cepat-cepat, bagi isteri dia pula semayang, pakai guna kain tu untuk semayang. Punya susah hidup. Minta doa Rasulullah, doalah saya ni supaya saya senang hidup saya. Nabi kata tak payahlah, elok dah ni, elok dah. Dia desak Nabi supaya berdoa untuk dia kaya. Nabi pun berdoa. Lepas Nabi berdoa, Nabi bagi dia kambing 2 ekor, seekor jantan, seekor betina. Nabi kambing tu biak. Bila biak dia main jumpa Nabi, dia kata kena pindah jauh sikit. Pasal kambing dia banyak berak kata masjid. Najis. Jauh sikit pada masjid. Mula shot. Tidak 5 waktu sembahyang jemaah. Dah miss pula dah, lohok dengan asap, tak ada nak pergi makan kambing. Maghrib Isya dah, jadi lebih maghrib pula dah. Maghrib main, lohok asap tak main. Lepas tu kambing lagi banyak. Dia pun pindah pergi kaki bukit, jauh terus pada masjid. Sembahyang jemaah terus tak nampak apa. Masa susah tu 5 waktu tak tinggal berjemaah. Bila kami membiak, dah sibuk. 5 waktu dah tak ada, jemaah tak ada. Satu hari, tuan-tuan, Nabi hantar sahabat pergi jumpa dia untuk minta zakat kambing. Sahabat kata, Rasulullah hantar kami ni minta zakat. Zakat kambing tu minta zakat. Sa'labah tak bagi, tuan-tuan. Bila Sa'labah tak bagi, sahabat lain kata pergi minta. Hampir habaq dia pergi jumpa Sa'labah. Hang ni Nabi minta tak bagi pasal apa? Jangan Nabi marah sat lagi. Dia pun takut, dia pun hantar kambing zakat dia kat Nabi. Masa Nabi minta, dia tak bagi. Dia bagi, Nabi tak terima dah zakat dia. Sampai Nabi tak terima zakat dia. Kemudian tuan-tuan, Nabi wafat. Sampai Nabi wafat, Nabi tak terima zakat Sa'labah. Lepas tu dia pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar dia khalifah, nak bagi zakat kambing. Abu Bakar kata, dia kata Nabi pun tak terima, aku tak terima. Hoi. Tu dia. Jangan sampai tengok tu, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala uji kita kesenangan. Allah uji kita kepayahan. Kadang-kadang orang berjaya bila diuji kepayahan, tapi bila diuji kesenangan kita dah hilang jati diri sebagai seorang beriman. Ini semua ujian-ujian Allah. Jadi kesimpulan kita kata, memanglah yang dikata hidup dunia ni penuh dengan ujian. Bila kita diuji, tuan-tuan, kita fahamlah Allah nak uji kita, betulkah kita orang beriman?
Bila diuji, berjaya tak kita dapat sifat sabar. Mudah-mudahan dengan ujian-ujian ini Allah tingkatkan iman kita, tuan-tuan. Bila kena kat kita, ingat kata-kata Syekh Ibn Atta, memang sifat dunia memang pasien tu. Duduk di muka bumi tak terlepas daripada ujian daripada Allah Ta'ala. Mana ada laut tak bergelora, kan? Mana ada, mana-mana laut semua gelora. Bagaimana kita nak mengendalikan sampan kita? Jangan berat sebelah, nanti terbalik. Pandailah kita main dengan ombak supaya pelayaran kita berjaya dan sampai di destinasi yang kita tuju dengan selamat. Kapal tak karam, kita tak tenggelam, kan? Mudah-mudahan dengan ujian-ujian ini terus mematangkan kita, dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik. Jangan rasa itu kot yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta ini memberi pengajaran yang besar dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita malam ni khusus untuk sahabat kita, tuan-tuan, yang sedang berjuang di bumi Palestin. Masya Allah. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Allah mansurna wa la tansur alaina. Allah mansurna wa la tansur alaina. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma, tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah bil alamin.